A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sama-samalah kita melapangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sekarang ni kita berada itu di tahun baru hijrah dah kita ni. Iaitu tahun baru hijrah 1444. 3 kali. Cuma kita kena ambil itu ibrah, ambil pengajaran daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya untuk diri kita lah. Untuk diri kita sekarang ni, yang pertama sekali terlihat bagaimana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kita lihat pengorbanan iaitu yang ada pada itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan keluarga dia. Antara keluarga dia yang antara itu Abu Bakar sendiri, kemudian anak Abu Bakar yang bernama, yang perempuan tu apa nama tu, tak apalah, kemudian Abdullah, ini di antaranya. Cuma beritahu kepada kita keluarga Abu Bakar ni banyak mengorbankan iaitu jiwa dan raga dia itu kepada Islam, banyak menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya hijrah. Anak Sayyidina Abu Bakar nama Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma ni nak ceritanya ketika Nabi berada di Gua Thur, ke Gua Thur sekarang ni bersama Bakar sekarang ni, yang membekalkan makanan tak lain tak bukan Asma binti Abu Bakar, adik-beradik dengan Aisyah. Dan ketika itu bayangkanlah kalau orang pergi ke Mekah sekarang ni, naik Jabal Thur sekarang ni, Gua Hira lain. Jabal Nur tu, Bukit Nur ada Gua Hira. Tapi Jabal Thur ni, Bukit Thur ni ada itu gua di sana. Kalau kita biasa, kita orang yang ada stamina ni, naik itu kita lenilah lebih kurang 1 jam 40 minit ataupun 2 jam ni. Dan bayarlah ketika itu di mana Asman ini mengandung 7 bulan. Allah, ini tak naik bukit kita hari ni, kalau tengoklah orang umur kita kalau mengandung sekarang ni, jangan kerja berat-berat, tak banyak berehat, ni naik bukit. Hak biasa pun sampai hampir 2 jam. Kalau kita naik Jabal Nur sekarang ni, Gua Hira, dia katakan 1 jam lah. Dia ni pun ada jalan trek, dia dah ada ke zaman Nabi dulu, mana ada trek, ada jalan. Ini kesukaran, tapi demi kerana Allah, demi kerana Islam, demi kerana Nabi, sanggup di antaranya Asma tadi atau makanan kepada Nabi dan juga ayahnya Abu Bakar dalam keadaan membawa itu perut kota mengandung. Ini satu pengorbanan nak cerita kepada kita. Allah. Dan hari ini Islam sampai kepada kita hari ini di antara sebab musababnya daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini dah disuruh lagi hijrah dah. Nabi kata la hijrata ba'dal fatih.
tidak ada hijrah dah selepas pembukaan kota Mekah, illa an-niyah wal jihad. Melainkan itu kita berniat dan kita jihad fi sabilillah. Antara kita jihad fi sabilillah luas sebenarnya, bukan perang saja. Ni nak tan surah sejik pun jihad juga. Tak, jihad nak lawan nafsu kita. Oh, ini satu jihad juga. Tidak, ini kita dengar dah. Tapi nak beritahu kepada kita sini, di mana di antara kita lihat ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara itu jundullah, tentera-tentera Allah menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walillahi junudus samawati wal ardi. Bagi Allah, lillah, bagi Allah ada itu tentera-tentera dia. Antara tentera kita lihat yang menyelamatkan Nabi SAW, ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu labah-labah. Ada kata-kata hammam, burung merpati pun ada. Dan juga di antara binatang-binatang lain lagi. Ini semua tentera Allah Subhanahu Wa Taala nak menjaga, di mana terlihat hijrah ini satu perancangan yang rapi, yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Ini keistimewaan dia. Jadi muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata begitulah. Cuma bila Nabi hijrah saja, kita hari ini di antaranya lihat apa Nabi buat. Antara kita lihat sini, kita hari dah boleh berlaku hijrah, kita pun bolehlah sembahyang mana kita sembahyang Jumaat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara perkara-perkara yang lain yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya al-ukhuwah, al-ikha, ini persaudaraan. Jadi persaudaraan ini, lahir persaudaraan ini terlihat tak lain tak bukan tengok sirah Nabi. Apabila Nabi sampai di Madinah, Nabi dah buat rumah dia. Nabi di antaranya yang pertama sekali iaitu membina Masjid Quba. Ini Masjid Quba. Masjid Quba. Lepas tu 3 hari selepas tu Nabi pun sampai di kota Madinah, nama Yasrib. Ketika itu Nabi buat masjid yang hari ini kita tahu Masjid Nabi hari ini. Di mana terlihat masjid ini adalah tempat berlakunya persaudaraan kita, ukhuwah kita. Ini hebatnya. Patut Nabi kita hari ini, kalau kita nak buat rumah hari ini, rumah baru lah, yang pertama kita rancang di mana kau masjid dalam rumah kita, atau tempat sujud dalam rumah kita. Ini yang utama sekali. Kawasan perumahan ke, patutnya yang pertama sekali buat masjid dulu. Pasal apa rumah diri ni orang nak sambil buat kerja, boleh pergi sembahyang atau musalla ke, dah macam-macam lagi. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita di kampung-kampung ini ada masjid, maka terdapat tidak di antaranya kita lah orang yang mendapat itu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita terus pengajian kita, kitab Mustikah Hadis, muka surat 309, di mana tajuk asalnya Nabi ajar kepada kita adab dan juga tata tertib ketika melawat orang sakit. Kita dah berdengar dah. Kemudian ketika orang sakaratul maut, apa kita nak buat? Antaranya ketika sakaratul maut, Nabi ajar kepada kita, Nabi suruh kita semua sekali, khususnya waris-waris dekat lah. Anak ke siapa-siapa yang dekat, jangan tunggu ustaz. Ayah keadaan sakaratul maut dah, cari ustaz lagi. Ustaz ketika itu ada kerja contohnya dah. Ada. Apa peranan anak ni? Atau Nabi ajar kepada kita di antaranya, dia kata apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Semua orang tahu belaka. Orang pada dekat, waris pada dekat, ajarkan kepada orang nak mati, ayah ke, adik-beradik ke, mak ke, lakinu, talkinkan, ajarkan orang nak mati la ilaha illallah. Kenapa? Di mana kalimah la ilaha illallah ini Nabi kata miftahul jannah, anak kunci untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan juga Nabi kata apa? Zadahu ilal jannah illa kanat zadahu ilal jannah. Malaikat dikata itu kalimah itu menjadi bekalan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimah yang mudah, tapi itulah kalau anak yang tak ada ilmu ke, yang tak ambil berat ke dan macam-macam lagi, maka gitulah tengok ayah mati pun gitulah. Yang sedih lagi ayah nak mati balah. Allah na'udzubillah. Siang kita ni. Tak, kita kena ambil lah pengajaran yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah selamatnya ayah kita, alangkah selamatnya mak kita, waris kita dekat kita. Ini apatah kalau kita ni baca dia antara surah Yasin. Dah, dikatakan itu qalbul Quran, hati bagi Quran, surah Yasin. Ini Nabi ajar. Tak, baca surah Yasin, baca talqin, kita ketemu. Tapi malam ni Nabi nak ajar pula lepas mati dah. Lepas mati dah ayah kita dah baru sekejap meninggal dunia. Apa kita nak buat pula ni? Dah, apa yang wajib kita lakukan? Dikatakan pengurusan jenazah. Jangan kita lakukan benda lain. Dah, kita ikut sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sepatutnya kita belajar. Kalau belajar alhamdulillah ada dah perkara-perkara iaitu yang mengikut hawa nafsu kita, perbuatan kita itu bercanggah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdengar hadis pada malam ini. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa'aghmadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala innar ruha idza qubida tabi'ul basaru fadajja nasun min ali faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulu thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyina wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana walau ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi rawahu Muslim. Ini hadis sahih. Hadis ini bermaksud datang daripada itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama kita Ummu Salamah. Kita cuba faham di sini. Ummu Salamah radhiyallahu anha telah berkata, apabila sekarang ni katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala mana masuk masuk menziarahi Abu Salamah, iaitu suami kepada Ummu Salamah. Yang bawa hadis ini Ummu Salamah. Kita akan beritahu apa beza ni Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ummu Salamah mana mak, mana mak. Salamah ni adalah anak kepada iaitu apa ni Salamah, ada nama dia, dan juga itu suami dia nama Abu Salamah. Abu ni mana ayah. Dah. Jadi daripada ayah dan mak ini maka dapat anak namanya Salamah. Nak ceritanya dah, ada 4 orang adik-beradik ataupun 4 orang anak ni. Tapi nak ceritanya sini dah apa, depan kita lihat sebanyak sejarah dia. Apabila Abu Salamah ni mati, maka Nabi masuk. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Abu Salamah sedang mata Abu Salamah terbuka. Ni nak cerita ni dah terlihat dah. Apa Nabi masuk sekarang ni melihat Abu Salamah ini dah mati dah ni, dalam keadaan matanya itu dia kata terbuka, syaqqa basarahu, di mana itu matanya terbuka, terbuka sekarang ni. Apa Nabi buat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aghdamahu, yakni menutupnya. Ini adab Nabi ajar kepada kita ni. Fa'aghdamahu, Nabi menutupnya. Tak.
Faqala, kemudian sekali baginda bersabda, ni Nabi nak terang ni kenapa yang menyebabkan mata Abu Salamah ke, tengok kalau orang nak mati ada kala mata terbuka ni. Nabi nak terang ni sebab kenapa berlaku demikian. Dah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sesungguhnya roh apabila ia diambil oleh malaikat akan dituruk oleh pandangan mata si mati itu. Maksudnya nak beritahu kepada kita sini, apabila sekarang ni roh dicabut oleh malaikat Israel, malakul maut, dah sampai masa malakul maut cabut nyawa sekarang ni, kita lihat bagaimana kalau orang mati, di mana orang tu mati ditarik sikit daripada kaki, sikit sampai kepala, ke sampai ubu-ubu. Ketika itu mata kita tengok ketika roh berpisah daripada jasad tadi. Nak beritahu tak? Nak beritahu ni nak beritahu apa? Di mana dia kata apabila saja keluar roh, tak, maka tak dapat tidak sini di mana mata akan melihat roh keluar daripada jasad dia. Ini menyebabkan sebab di antara mata ni terbuka. Ini nak beritahu tak? Mendengar yang demikian, apa dengar saja Nabi kata bahawa sebab mata terbuka kerana melihat roh keluar, tak? Kemudian mendengar yang demikian, keluarga Abu Salamah tadi, sebahagian dari keluarganya riuh rendah, menangis dan menyebut-nyebutkan kemalangan yang mendukacitakan mereka. Allah, guana jadi gini, guana jadi gana, mata ni terbuka, ni terbelalak, dah macam-macam lagi. Rasa heran sekarang ni keluarga Abu Salamah ni, tak berlaku demikian tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi ni larang? Nabi kata apa sini? Apa Nabi kata? Jangan kamu menyebut-nyebut perkara yang buruk yang merosakkan kamu. Maksudnya sini jangan sebut Allah sebab mata terbuka ni kerana buat tu lah, buat ni lah, perbuatan tu, buatan ni lah. Jangan menyebut-nyebut. Nabi kata hodak molek jangan sebut antara je, jangan ada sebab musabbat. Tidak sebab musabbat tadi Nabi kata jangan tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kamu sebut, jangan kamu berkata daripada kamu perkara-perkara yang merosakkan kamu, menjatuhkan iman kamu. Allah dah molek. Ini Nabi larang. Tak? Maksudnya depan mayat ni jangan buat menyebut, memperkatakan perkata-kata tak molek. Allah, bayangkanlah, ini Nabi ajar. Tidak, ini Nabi ajar sekarang ni. Tetapi sebutlah, Nabi kata apa? Antaranya illa bi khairin. Mereka kamu mengatakan bi khairin, iaitu benda-benda yang baik, benda-benda yang molek-molek. Allah, bagus, alhamdulillah, selamat dah dia. Dah kita mendoakan jadi masuk roh bersama itu para solihin. Ini kita doakan mereka. Allah, ya Allah, ampunlah dosa-dosa mereka. Dah, ini Nabi ajar illa bi khairin, dengan perkataan yang baik. Dah, kenapa di antaranya kenapa Nabi ajar tadi? Ketika orang mati, kemudian kita sebut benda-benda baik. Kenapa? Nabi kata fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Maksudnya kenapa? Kerana fa innal malaika, sungguh para malaikat. Ingat, ketika mati sekarang ni bukan kita saja manusia, bukan anak beranak saja, bukan waris-waris saja, ada di antara makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaikat apa di antara yu'ammanuna, di malaikat ini menamikan, mengiyakan, berdoa kepada, menamikan alama taqulu, di atas apa yang kamu kata, yang kamu ucap daripada perkara-perkara yang baik. Ya Allah, apalah dosanya, maka malaikat kata amin. Ya, ini contoh. Dah, ini nak beritahu kepada kita, itu dah sebab
Summa qala, kemudian Nabi bersabda lagi, Nabi berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ini doa, minta keampunan supaya Allah ampunkan dosa bagi Abi Salamah, yang mati Abi Salamah tadi, yang pertama. Warfa darajatuhu, yang dibuka kedua apa? Dan tinggilah darjatnya bersama orang yang mendapat hidayah petunjuknya. Warfa, dah terbacakan doa ini. Dah fil mahdiyin waqlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan jadikanlah sebagai gantinya untuk mengurusi dan melindungi keluarganya yang ditinggalkan. Mana kita doakan supaya keluarga dia ni, keluarga Abu Salamah ini, ada orang yang menjaga, ada orang menolong, membantu selepas kematian Abu Salamah. Ini doa. Doa yang diajar. Kemudian waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Apanya? Dan ampunkanlah kami semua ya Allah, walahu, baginya dan bagi Abu Salamah ini, ya rabbal alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Ini doa Nabi ajar. Doa Nabi ajar. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapanglah kuburnya Abu Salamah, wa nawwir lahu fihi, dan berikah kepada dan kurniakanlah atau berilah kepadanya Abu Salamah nawwir, cahaya ketika berada dalam kuburnya. Ini doa. Itu lihat patut apa doa ini. Apa doa ini kita baca bila? Ketika itu apabila seorang itu mati, maka ini Nabi ajar doa tadi. Kita kawal pada kali insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita nak kenal siapa perawi hadis ini. Yang riwayat hadis siapa dia? Yang rawi nama Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa dia? Ummu Salamah ni tak dapat tidak bahawa Ummu Salamah ni mak Salamah, anak As-Salamah ini, atau ibu Salamah ini, anak nama Salamah. Nama dia sebenarnya itu Hindun binti Umayyah. Ini nama dia Hindun. Nama Abu Salamah ini, Ummu Salamah, nama Hindun. Nak cerita bahawa di antaranya, di mana Ummu Salamah ini, dia ialah orang Mekah, dan suami dia nama Abu Salamah. Tadi mana mak, Abu mana ayah. Kenapa orang Arab sekarang ni biasanya dia panggil nama itu itu ayah kepada anak dia. Sulung contohnya. Contohlah kalau ada ni macam saya Soleh lah, nama Soleh, contoh nak kita faham ni Jadi orang Arab sekarang ni, kalau ayah saya ni dia panggil apa? Abu Soleh, contoh itu. Abu Soleh. Kalau mak saya panggil Ummu Soleh. Ini kenapa tu banyak gelaran-gelaran yang diberi oleh orang Arab. Dia terkenal dengan laqab dia, gelaran dia. Allah, Abu Hurairah, ada gelaran dia, ada sempena dia. Nak beritahu kepada kita sini, di mana Ummu Salamah, suami dia itu kita lihat akan bertemu nanti, di mana namanya panggil gelaran dia itu Abu Salamah. Daripada dua mak dan ayah ini, antara anak dia itu nama Selamah. Kita hari kalau Melayu orang panggil Selamah lah. Selamat ni yang sejahtera punya. Dan untuk makluman juga, di mana dikatakan sini, dia ni saudara daripada isteri Nabi SAW, dan dia di antara keluarga yang awal memeluk Islam ketika di Mekah lagi. Awal memeluk Islam di Mekah lagi. Ketika dia awal di Mekah, dia tahulah ketika itu di antaranya peka awal Islam, kita belajar dah sirah sikit banyak ni. Sebelum hijrah Nabi SAW, orang-orang Islam ketika itu diazab, diseksa oleh pembesar-pembesar Mekah, orang-orang Quraisy Mekah, sehingga Nabi suruh yang pertama hijrah al-ula, hijrah yang pertama itu ke Habsyah. Dan nak beritahu kepada kita sini, di antara orang yang mengikut rombongan hijrah yang pertama ini ialah Abu Salamah dan juga Ummu Salamah. Allah, hebatnya. Suami isteri berhijrah bersama itu sahabat-sahabat lain ke Habsyah.
Dah, hari ni kalau Habsah ni mana dia tu panggil Ethiopia lah hari ni. Bayangkanlah kita lihat seberang tu jauh, tapi demi taat kepada itu ajaran Nabi suruh berhijrah, maka sahabat-sahabat berhijrah, di antaranya termasuklah itu adik-beradik Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Talib, dah berhijrah ke Habsyah. Ini contoh. Dah, tapi nak beritahu kepada sini ketika itu dilihat apa lebih hijrah sekarang ni, kemudian apa berlaku dan macam-macam lagi. Dan ketika balik di Mekah berlaku lagi di antara dia penzaliman. Orang mesti buat kau kuat lagi, kau zalim lagi. Wa'anyanya kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku semua, hendaklah kamu berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu nama Yathrib. Yathrib inilah pengasas bumi. Yathrib itu pengasas daripada orang Yahudi, bernama Yathrib. Dengan nama dia namakan Yathrib. Ini nama orang Yahudi. Apabila Nabi sampai di Madinah, di Yathrib, Nabi tu kau Yathrib kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah itu bandar yang bercahaya. Ini kata kita. Apabila demikian tadi, Nabi tahu terkait dengan detik banyak ni, Abu Salamah dan Ummu Salamah ni, apabila Nabi perintah supaya berhijrah, ketika itu Abu Salamah dan Ummu Salamah nak berhijrah ke Al-Madinah Munawwarah. Ketika itu nama Yathrib tadi. Apabila tahu keluarga dia sekarang ni tahu Abu Salamah dan juga Ummu Salamah nak hijrah, maka keluarga itulah menghalang iaitu Abu Salamah daripada berhijrah. Dan mereka ceritanya Abu Salamah bersendirian berhijrah ke Al-Madinah Munawwarah, dan tinggallah Ummu Salamah dan anak-anaknya itu di Mekah Mukarramah. Tapi bayangkanlah, nak ceritanya pengorbanan tadi, di mana dikatakan pada sana Abu Salamah ni suami dia hari-hari duk tunggu di mana Ummu Salamah, mana anak aku dah sampai ni. Dah, hingga dia merayu para sahabat-sahabat yang lain supaya menghantar Ummu Salamah supaya sampai ke itu berhijrah ke Al-Madinah Munawwarah. Mereka ceritanya di antaranya, lepas tu dikatakan bahawa antaranya itu seorang sahabat Nabi telah menolong penjerahan iaitu Ummu Salamah ini sampai di Tanaim, di mana seorang sahabat nama Uthman biar lupa sebenarnya, telah membawa Ummu Salamah dan anak-anak dia itu ke Al-Madinah Munawwarah, sampailah ke Al-Madinah Munawwarah. Nak beritahu kepada kita apa? Ini pengorbanan nak beritahu tadi. Dah, orang lain kita banyak lagi lah. Dan juga untuk makluman sekini, apabila lihat sampai di Al-Munawwarah sekarang ni, mereka ceritanya bagaimana itu Ummu Salamah kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana terlihat perperangan masuk tahun kedua, ketiga, keempat berlaku perangan sekarang ni. Dah, perperangan pertama itu perperangan Badar. Tetapi Abu Salamah ini wafat, dia mati dalam perang Uhud. Ni kita kisah ni Nabi masuk ni, lepas kata dia mati tadi ni. Dalam perang Uhud, ketika itu pekat awal orang Islam mencapai kemenangan. Dah, perang Uhud, dan pemimpin tentera Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Dah, hebat dia. Nak cerita, dan ramai sahabat-sahabat Nabi yang wafat ketika itu. Kalau pergi ke Jabal Uhud, ke bukit, lihat bagaimana luah mana kubur para syuhada sana. Dah, termasuklah iaitu siapa dia? Abu Salamah dah wafat dalam perang Uhud tadi. Nak cerita. Dah, jadi ceritanya, dan ketika terlihat ketika mereka Abu Salamah dan Ummu Salamah ni, dia pernahlah bercakap, kalau siapa-siapa yang mati dulu, dia kata tak perlu kahwin lah, kita gitulah. Tapi kata Abu Salamah, wahai Ummu Salamah, kalau aku mati dan Abu Salamah ni ayah suami dia mati, maka kamu boleh kahwin lah di antaranya. Gitulah. Dah, kita cerita.
Apabila demikian tadi mereka ceritanya dalam perang Uhud, maka wafatlah itu Abu Salamah tadi, suami kepada Ummu Salamah. Apabila wafat tadi dikatakan terbaca sejarah sebanyak, maka sahabat-sahabat Nabi di antara apa dia, sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar minta Ummu Salamah, Sayyidina Umar pun minta Ummu Salamah, semua jadi tolak belaka. Sampai giliran Nabi SAW, Nabi minta Ummu Salamah ini. Ummu Salamah kata, aku ada 3 perkara lah, permohonan 3 perkara. Aku dia ada 3 perkara yang aku boleh, yang memberatkan aku menerima, iaitu pinangan Nabi SAW. Yang pertama sekali ni dia cepat marah, dia kata. Cepat marah. Yang kedua ni aku dah berumur dah. Yang ketiga ni aku ada anak, dia kata. Ini. Tetapi Nabi kata, aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mempermudahkan segala-galanya. Lepas tu barulah kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas wafatnya suami dia itu Abu Salamah tadi, nak beritahu kepada kita. Jadi sini nak beritahu kepada kita sini, nak beritahu kepada kita di mana dialah Ummu Salamah ini di antara sahabat yang akhirlah wafat. Wafat ataupun mati, pada dan matinya pada tahun 64 Hijrah. Lewat dah dia mati. Dah 64 Hijrah sekali. Jadi sini terlihat hadis ni dia merupakan salah seorang perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ini. Termasuk hadis kita baca pada malam ini. Termasuk dia baca ni. Jadi Nabi nak ajar kepada kita ni, apabila berlaku kematian hari ni, ramai hari ni. Kalau mati saja saudara mara dia sekali, yang pertama sekali kita akan bertemu nanti ni, lepas hari mata terbuka, kita disunatkan supaya kita ni apa dia, menutup mata si mati tadi. Tutup, kosong perlahan-perlahan, kosong cara hal dengan beradabnya, dijaga tadi. Jangan bakal apa ni gahar gitu aja. Payah tutup padahal gahar tutup, jangan. Ini bukan dia ajar. Kemudian lagi kita lihat Nabi ajar kepada kita tutup mulut, ikat dengan kain. Dan Nabi ajar lagi apabila mati saja si anu sekali, antaranya apa dia, iaitu kita membuang pakaian yang dipakai ketika nak mati. Faham tu? Ada nak mati sekadar kira pakai seluar ke kain ke apa ke, tertanggalkan. Tanggalkan kain tu. Dan kita basuhkan kalau ada najis-najis ke, basuhkan. Dan lepas tu antara Nabi kata apa? Cari pakaian lain, kain lain untuk menutupi segala badan dia. Ini. Sebagaimana Aisyah beritahu, an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tawaffa, ketika dia mati sekarang ni, sujjiya bi barrin jiratin. Maksudnya apa? Di mana itu apa Nabi mati ni, Nabi kata beritahu kepada Aisyah, sujjiya mana rotia mana ditutup. Tutup dengan pakaian, dengan kain yang lain punya. Ini Nabi ajar. Kita hari ni alhamdulillah kita buat. Tapi ada kali kita hari ni, bagaimana kita nak meletakkan jenazah mayat ketika berada di rumah kita hari ni, bagaimana keadaannya? Nabi ajar kita 2 keadaan. Yang pertama, kita berunjukkan kaki menghala ke kiblat. Contohnya kalau kiblat sini, mana kaki ke sini lah, kepala ke sana, belah matahari naik. Ini Nabi ajar. Tapi berapa ramai hari ini orang yang buat demikian. Allah ni dilihat. Wa yustahabbu aidan, disunatkan juga dia kalau nak mengiring dia, nak mengiring mayat tadi, Nabi kata letakkan atas apa? Lambung, atas rusuk kanan. Macam kata tanah tu lagi lah. Menghadapkan muka ke kiblat punya. Ini tak lambung, rusuk ke kanan, menghadap ke kiblat. Ni kalau kita nak 2 keadaan Nabi ajar. Ni ada kali kita lihat, tahulah kepala mana, kemudian kaki ke mana. Pasal apa? Tak ada ilmu, kerana tak belajar. Ini macam
Tak, kita boleh amalkan perkara ni. Pasal apa kita akan menghadapi zaman kita sendiri ke, anak kita ke, siapa-siapa ke, disunatkan kita itu kaki menghala ke kiblat. Kaki menghala ke kiblat. Ini kita ta'zimkan. Tak. Ataupun kalau nak mengiring, itu di mana kita mengiring itu sebagai kita tanah orang mati hari ini. Tak. Di mana kepala sebelah sana, kita sebelah sana kata dah, kalau kiblat sana, di mana itu mengiring di atas rusuk kanan, bukan rusuk kiri. Hingga hari ini kita sebelah lembu pun disunat demikian juga dah. Allah, baru ni saya ada pergi sebelah lembu korban baru ni lah. Kita kata ni tak betul, kepalanya Nabi ajar tak betul ni. Dia kata melai Ustaz kalau ada pun. Dah, ni kita dah ambil berat, walaupun kita lihat benda ni nampak remeh, tapi ada sunnah dia yang diajar oleh Nabi SAW. Allah macam mana pun kita gitulah. Kecuali kalau ada kawasan sangat rumah tu sempit, sangat dara tu bab lain lah. Dah, ini diharuskan kepada kita semua. Ini keadaan. Dan juga Nabi wa yustahabbu, dan disunatkan dikatakan ni di mana itu letak jenazah tadi orang mati itu tempat yang agak tinggi sikit. Maksudnya kita hari ni ada katil lah, letak katil dan tinggikan kepala sikit. Dan juga kalau lama sekali dia kata di antaranya letak apa, di antara benda-benda berat min hadidin, daripada berat atas perut jenazah tadi, takut di antaranya pecah ke kadang-kadang ada orang nyakit di itu dah, letakkan supaya itu lagi ini dah. Dan juga di antara apa dia, kita cuba letakkan apa ni, minyak-minyak pada sendi-sendi kita di antara madu dah. Apabila roh keluar perjasa ni, banyak di antara itu anggota kita sendi-sendi kita akan terganggu sikit sebanyak tangan. Jadi kalau itu lama kerah ke apa, ini memudahkan proses untuk memandikan. Minyak benda-benda yang suci dah. Ini yang diajar oleh agama kita, disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pengajaran dah. Ini di antara kata apa, kita berkhidmat, buat baik pada ibu bapa kita sampai mereka ni mati, kita masih berkhidmat lagi. Ini di antara yang akhir. Apatah lagi di antaranya ini perusahaan jenazah dah. Antaranya orang yang paling aula yang menguruskan jenazah, di antaranya tadi nak memandikan kalau boleh anak-anak yang hampir dengan mereka, orang yang muhram dah, orang yang paling hampir dah hatu di antara siapa dia. Kalau ayah mak, anak-anak utama, tapi anak-anak ayah sekarang ni tak ada ambil beratan ya Allah. Kemudian semayang kalau boleh imam daripada orang yang hampir dengan Nabi, hampir dengan keluarga yang mati tadi. Lepas tu dia antaranya apa dia, lihat al-waladus soleh yad'u lahu, anak-anak yang soleh berdoa kepada dua bapa mereka yang mati. Allah, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kalau kampus saya sekarang ni, antaranya kalau ada kematian, kalau sembahyang jenazah sekarang ni, tanya ada tak waris yang dekat sekarang ni, jadi tu ada imam khidmat tu ayah dia, mak dia yang terakhir ni, ada tak? Hingga dia antara satu ketika tu, walaupun dia pakai baju t-shirt dia dah pakai ada kain baju dari baju bos sebenarnya tu aurat dah. Ya tu saat saya ada di imam, alhamdulillah kita ajar sebanyak kalau tu sekarang ni. Ini pengorbanan kita ni, tunggu tu imam tu bila dah kita apa dia tugas kita. Contoh dah, kalau kita ni dah memang dah tahu jahil sungguh tu bak lain lah dah. Bima takut-takut sekarang ni, kita dengar yang berlaku-berlaku, tak ada ilmu sekarang ni, semayang jenazah lepas takbir yang pertama Allahu akbar, cepat ya Allahu akbar irakum sebab tak ada ilmu sebab tak ada ilmu dah, tak ada ilmu dia berlaku macam-macam boleh berlaku dah. Contoh ini sampai tahap tu, maka kita boleh wakilkan kepada orang lain untuk semayang jenazah ke atas ayah kita dan mak. Tapi aulawiyat yang lebih aula, waris yang terdekat dengan si mati tadi. Allah, ini di antara birrul walidain, berbakti pada ibu bapa. Ini nak tahu daripada kita dah. Dan apatah lagi selain sini, dengar tadi antara itu doa, tengah doa ni dah, lepas dah mati dekat ni doa yang kita kalau ada berlaku yang benda-benda yang pelik,
ke atas jenazah, atas mayat si mati, siapa-siapa kita, oh kita puri rendah, kita guana jadi gitu, guana jadi gini ni. Tak, apa sebabnya? Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kita kembali kepada Allah. Antara doa yang diajar oleh Nabi, tak dengar saja si anu tu mati dah, maka terdapat tidak Nabi ajar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, daripada engkau kami datang, ya Allah. Kami datang muka bumi daripada-mu, ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Daripada engkau, ya Allah, kami ni balik, ya Allah. Kami akan bertemu dengan engkau, ya Allah. Ini mudah terdengar dah. Tak? Ini di antara Nabi ajar. Tak, di samping itu di antara doa yang Nabi ajar. Pasal apa? Kita berdoa ketika itu, Nabi tahu fa innal malaikata, sujud para malaikat yu'ammanu. Para malaikat amin. Kita kata Allahumma ghfir lahu. Allah, kalau perempuan Allahumma ghfir laha. Tak, mereka amin warhamha, rahmat katanya amin. Ini doa malaikat, dah doa yang makbul. Tidak doa daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi, jangan kita hari ni kalau mati Allah tunjuk kesedihan kita, tunjuk di antara apa ni ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ni duk cela, duk caci, malaikat dah mati contohnya dah. Ada kampung kita buat susah orang dah biar mati lah, gitulah bagainya dah. Itu tak layak kita doakan. Pasal apa? Allah mengampunkan dosa kita, tak tahu sebenarnya. Dah banyak di antara kita tahu apa yang dia buat kebajikan yang akhir, di mana Allah ampunkan dosanya. Nak beritahu kepada kita, di mana di antara kita lihat satu amalan, satu kad, satu apa di bitaqah, ketika dihisap, kita semua amalan kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antaranya ketika nak ditimbang amalan tu, dia terkenalah dia ni orang jahat, orang yang berdahaka pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman ada lagi nak beritahu kepada kita, ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Datang kita nak timbang amalan tadi, di mana itu malaikat bawa amalan jari itu sebanyak 99 suratan kitab. Di mana satu kitab ini iaitu muddal basar, iaitu sejauh mata memandang. Banyaknya dosa-dosa 99. Ini kemudian Allah kata malaikat ada dah amalan-amalan baik. Maka malaikat pun belek kita gitulah, belek bawa satu kad bitaqah. Bitaqah, kata mereka, ya Rasul, ini di antara bitaqah. Timbang bitaqah apa? Dia antara kalimah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kalimah syahadatani. Apabila tak timbang kalimah bitaqah dengan amalan semua yang jahat tadi, maka kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur memberat daripada amalan jahat tadi sebanyak 99 tadi. Ini bukan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mana si Hanu tadi dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya rahmat Allah taala kepada hamba-hamba dia. Kita tahu hamba itu mati, mungkin dia bertaubat, dia tak tahu sebenarnya. Cuba kita berdoa kepada orang yang mati tadi. Allah, ini jangan kita hari ini banyak dah. Kadang kita ni lala ke leka ke, Allah, apatah lagi kita ni ada kita ke kubur, di antara kat kubur ni adalah kita pergi pajuk ya, kita renung, kita fikir bagaimana aku lepas ni apa akan jadi, kita renung, kita ambil pengajaran, kawan-kawan kita dah pergi dah. Pasal apa kubur ini? Raudhah min riyadil jannah au hufratun min hufran nar, satu taman daripada taman surga, ataupun satu gaum, satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Kita fikir, Allah, ya Allah, jadikan kuburku ya Allah satu taman daripada taman surga ya Allah. Kita ambil pengajaran, jangan ada ukir lagi orang tu buat gini, orang ni buat gini. Allah, jangan cakap kalau dah boleh perkara keadaan dunia. Berapa ramai orang, berapa orang ambil pengajaran.
terpatilah kaki kat kubur, odus puak cakap ni, hak minat apa, bahasa minat cakap lah, tak temu situ. Allah, patut ambil pengajar orang apa yang berlaku dalam kubur tu, orang dalam kubur tu. Patut Nabi ajar kepada kita, Assalamualaikum ya alal kubur, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ya Allah, ampunlah dosa mereka ya Allah, termasuk ibu bapa kami ya Allah, dan beri rahmat kepada mereka ya Allah, jadikan kubur mereka taman daripada dalam surga ya Allah, dan masuk mereka bersama para solihin, para syuhada. Ini patut kita doa, kita renung, tidak? Tapi malam ni nak beritahu pada kita, malam ni antara apa dia? Di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita, apa Nabi masuk lihat keadaan Abu Salamah tadi, Nabi doa apa di antaranya, Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah ampunlah dosa bagi Abi Salamah. Kalau kita sianu, contohnya Ustaz Soleh mati dah Ustaz Soleh mati, jatuh dah kata Ustaz Soleh mati lepas ni, kita pun lepas tu Allahumma ghfir li Soleh dah, ya Allah ampunlah dosa bagi Ustaz Soleh gitu, kita doa dalam bahasa Melayu ke doa dah. Ini Nabi ajar ni. Abi Salamah mati, di mana Nabi sebut ali Abi Salamah, ya Allah ampunlah si anu bi si anu ya Allah. Dan kemudian warfa darajatahu fil mahdiyin, dan akan darjatnya ke atas Abu Salamah tadi dengan apa? Mendapat hidayah petunjuk daripada-Mu ya Allah, akan darjat dia dalam kubur. Allahu akbar. Untuk makluman sekini terlihat di mana darjat dalam kubur ni, dalam syurga ni dikatakan itu bainas samai wal ardi, satu darjat dengan darjat yang satu lagi itu, antara itu jarak dia di antara langit dengan bumi, satu darjat. Antara orang yang terdarjat daripada Allah Subhanahu wa taala apa dia? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, di mana Allah akan mengangkatkan darjat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa darjat, banyaknya darjat-darjat. Lepas tu di mana kita lihat, kita banyak baca sirah, baca hadis ke, di mana ahli syurga menyesal dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia beri darjat yang lebih mulia lagi daripada darjat ini ya Allah. Dan darjat yang paling tinggi tak lain tak bukan itu darjat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca dalam apa ni doa selepas itu, lepas azan ataupun doa. Dah apa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salat qa'imah, antaranya doa apa itu, maqam mahmudan alladhi wa'ata, tempat yang tertinggi. Artinya kan itu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada darjat-darjat dia. Dan juga daripada sambung doa tadi, warfa darjat fil mahdiyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, ya Allah gantikanlah ataupun di antaranya dikata gantilah untuk menguruskan keluarganya. Ummu Salamah tadi tinggal suami tadi dah, dan anak-anak Ummu Salamah tadi dengan apa di antaranya fil ghabirin, iaitu menjaga ataupun mengurus ataupun melindungi keluarga itu Abu Salamah tadi. Maksudnya kita doa ya Allah permudahkan bagi Abu Salamah ya Allah dan keluarga dia daripada sebarang perkara-perkara dia ingin ya Allah. Ini kita doa dah. Apa yang tak ada sekarang tinggal mak dengan anak sekarang ni, semoga Allah permudahkan, membahagiakan keluarga Abu Salamah, walaupun dia mati, suami isteri dia gembira, anak-anak dia gembira. Ini doa. Kemudian lagi waghfir lana ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ini doa. Walahu ya rabbal alamin, engkau lah Tuhan yang menjadikan sekalian alam ini. Wafsah lahu fi qabrihi, ya Allah lapangkan itu kuburnya ya Allah, lapangkan kubur Abu Salamah. Wa nawwir lahu fihi, dan kau cahayakan kubur ataupun dikatakan barzah bagi Abu Salamah. Ini doa-doa kita. Ustaz payah bahasa Arab Ustaz
Dah, kita doa lah bahasa Melayu pun boleh. Allah ni alim, maha mengetahui. Dah, jangan mengenal bahasa Arab. Dia bahasa Arab, alhamdulillah. Tak boleh bahasa Arab, berdoa dalam bahasa Melayu kita. Allah dah apa? Ni dia ajar. Tuhan tu maha mengetahui bahasa apa pun. Ni yang masalah kita hari ni, tak ada ilmu hari ni, tidak ada apa. Sedangkan doa ke dia anak adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladun salih yad'u lahu, di mana anak selalu berdoa kepada, di antara doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan daripada hadis kita rekatlah Datuk ni, kita ambil kesimpulan daripada tersebut, daripada kita baca tadi. Nabi beritahu kata yang pertama, bahawa orang yang datang menziarahi orang sakit dituntut supaya berkata ataupun menyebut perkara yang baik saja. Depan orang sakit sebut perkara yang baik saja. Yang kedua, di mana ulama hadis menerangkan bahawa di antara kata yang baik itu ialah menghiburkan hati orang sakit itu dengan menyatakan bahawa penyakitnya akan ringan dan akan cepat sembuh, serta tidak mau lagi akan beroleh sihat walafiat. Tegi Allah, kami doakan ini semoga sihat depan insya-Allah seperti sedia kala. Tidak, dan Allah panjangkan umur kamu insya-Allah dan beri macam-macam lagi. Jangan kita pergi kat orang sakit tu, Allah, pengalaman lepas-lepas ni kalau nyakit macam ni 2 hari dah 2 hari mati dah. Mana agaknya orang sakit tadi, Allah tak ada belah kasih langsung kepada kami yang sakit ini. Patut doa. Tak, kita jaga kata-kata tadi. Jaga kata-kata tadi. Ini yang diajak oleh Nabi SAW, supaya kita banyak memuji dia, mengharapkan sebagai sebuah lepas ni kita boleh kita sejak surah lepas ni. Tak, ini contoh. Ya, dia ajar. Yang kedua, antara je kita melawat orang sakit, Nabi ajar kita daripada hadis tersebut, semasa melawat jangan tinggal lama-lama kerana boleh jadi menjemukan orang sakit. Ingat, gizi orang sakit jangan sampai 5 jam 6 jam, kecuali atas permintaan orang sakit tadi. Ni permintaan dia, Allah lama tak mari ni, dalam sikit nak kabur ni nak saya apa dah kalau minta dia. Kalau tak, dah kita dengar dah sebelum ni. Jangan lama-lama duduk dekat orang sakit. Yang ketiga, dia kata antara apa dia, cara mezari orang hampir nak mati dalam sakaratul maut, sunat disebutkan kepadanya kalimah la ilaha illallah, talqin. Orang nak mati maka talqinkan la ilaha illallah. Apabila dapat nyebut la ilaha illallah, maka kita jangan buat bising lagi ataupun mengeluarkan kata-kata lain lagi, jangan dah. Ini adalah dikatakan bahawa apa, di mana kalimah tadi azadu ilal jannah, bekalan untuk masuk surga tadi. Ini bekal kalimah tauhid la ilaha illallah. Dan juga di kat sini antaranya, menurut keterangan ulama, telah orang yang hampir mati turut menyebut kalimah itu, maka jangan orang hadir di sini menyebut lagi dah boleh ulang dah kalimah la ilaha illallah. Setelah orang itu menghembuskan napasnya yang akhir, dah mati dah sekarang ni, maka selain daripada sunat menutup mata tadi, menutup mata tadi, kalau terbuka ditutup pula supaya melembutkan sendi-sendinya. Tadi sapu minyak pada sendi-sendi yang telah keras kaku, sebab apa yang boleh, serta mengikat dagunya, ikat dagu ni, dagu kepala, jangan mulut terbuka, supaya tertutup mulutnya. Juga ditutup mendoakan si mati yang doa kita ajar tadi dan keluarganya, supaya mereka beroleh kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sebab mendoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dah beritahu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan masukkan doa yang kita baca tadi walaupun bahasa Melayu. Itulah sikit sebanyak saya boleh sampaikan pada malam ini, berkongsi ilmu pada malam ini, iaitu adab ketika kita menziarahi orang nak mati tu dah betul dah, dan orang lepas mati apa nak buat, Nabi ajar belaka dah ni. Cuma kita boleh praktik, boleh amal sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada yang ini. Semoga Allah mengampunkan dosa kita semua, dan semoga kita nikmati kalimah la ilaha illallah insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma akhtim ajalana bi syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfir lana walijamil muslimin wal muslima wal mu'mina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.